Cikgu bagi bercakap seorang-seorang. Anak-anak turun tutup kamera. Buat apa? Main game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, usaha yang baik dengan pengkajian yang dibuat terhadap pantun-pantun lama. Yang dihormati Encik Abdul Azmi bin Abdul Aziz, Timbalan Presiden Akademik KPTM. Yang dihormati Encik Muhammad Sahidi bin Yaakob pada satu. Encik Muhammad Sahidi bin Yaakob, Timbalan Presiden Ahli Pelajar KPTM, serta barisan ahli pengurusan tertinggi KPTM, KUPTM, seluruhnya barisan ahli pengurusan KPTM dan semua hadirin yang dihormati sekalian, termasuk yang sedang mengikuti secara maya hari ini. Terima kasih banyak. Apapun bak kata orang Negeri Sembilan ni banyak kata beradat, ya. Orang bagi pantun, kita kena balik. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Apa-apa pun kita kena tahu, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Terima kasih banyaklah atas kesudian mengundang pada hari ini. Tompek ni tompek, orang kata tompek cabang ilmu, kan. Hari ini saya datang, memang betul saya banyak KPTM saya pergi dah. Tapi tadi pun saya pergi satu KPTM, sempat saya pergi sebab salah masuk. Kan rupa KPTM HQ lain kan. Jadi KPTM dia dulu selalu panggil saya KPTM Beranang. Oh tu KPM Oh lain. Oh lain. Kalau profesional salah pula. Tak apalah, buat macam mana. Kan, tapi alhamdulillah hari ni sampai yang KPTM Bangi baru ni. Baru ni KPTM Bangi. Tajuk Valentine's Day. Meletup tajuk tu. Ramailah orang tengok kan. Kalau sabut Valentine hidup nyawa kau kan. Tapi hari ni tentang profesionalisme, kan. Memantapkan profesionalisme staf dalam pekerjaan. Benda ni, tajuk ni dia macam-macam lah, tapi sebenarnya semua merujuk kepada staf. Sebenarnya satu saya lihat apa yang berlaku dalam negara kita ni, kita sedang menghadapi satu krisis nasional. Krisis nasional. Sebab itulah tadi saya bagi pantun tu sebagai pantun yang kedua. Tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa ni berkait dengan pekerja-pekerja. Dah orang bagi budi kat kita ambil kau kerja, sebagai tanda berbahasa tu kau kerja lah elok-elok macam tu. Marin bukan main lagi, aku dapat kerja ni jadilah, aku tak fikir apa lah. Tapi dah dapat kerja banyak lah kau fikir pahala. Kan? Apa salah aku tak naik pangkat? Apa salah aku tak ni? Kenapa dia macam tu? Kenapa dia macam ni? Sedangkan kau marin kau cakap dapat kerja jadilah. Nampak tak? Itulah dia manusia. Itulah dia manusia. Nabi khabar apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi kenapa saya sebut negara kita sedang dilanda krisis nasional? Kita bukan cerita politik, tak ada tau. Tapi saya sebut semua peringkat. Paling tinggi dalam parlimen. Tak kisahlah parti mana. Tak kisah parti lama. Mana pun, tak kisahlah. Orang ni bercakap, dia menjorit. Dia bercakap, dia ni sampai tak tahu dia bincang apa. Jadi sampaikan Sultan Johor panggil sangka borok. Apa sebab? Nah, itu satu. Masyarakat dengan masyarakat, jiran dengan jiran, baik tak reti. Orang sebelah sakit, entaklah mati pun entak kau lah, baik tak tahu. Masing-masing dengan hidup masing-masing. Orang dulu-dulu kan
Kita tanya kan, ni anak kau dah nampak mandi sungai. Yo, kau terima kasih lah bagi tahu tu. Balik kan siap, birat kono. Hari ni, anak kau dah nampak, kau jaga anak kau jangan sibuk pasal anak aku boleh. Sekarang. Kan? Kemudian kita tengok krisis, hantar anak pergi belajar dekat KPTM. Macam kita pula yang tergegeh nak anak dia belajar sini. Ni anak saya kan saya dah bayar. Tengoklah anak saya, ajarlah anak saya. Wah, kau ingat kau siapa? Kan? Tu belum cerita lagi PDPR. Cikgu mari bercakap seorang-seorang. Anak-anak turun tutup kamera. Buat apa? Main game. Cikgu tu cakap seorang-seorang. Ini krisis nasional. Krisis apa? Inilah yang disebut sebagai krisis adab. Selesai isu adab, selesai isu negara. Selesai isu adab, selesai isu integriti dalam kerja kita. Adab kita dengan kerja lah elok-elok. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Nak pula kita duduk, bukan duduk tompek kaleng-kaleng, bukannya kau duduk kat Motorola. Bukan kau duduk dekat kilang elektronik. Bukannya duduk dekat bursa saham, bukan duduk ni. Kita duduk dekat tompek yang mengatur urus orang-orang yang ingin menimba ilmu. Betul tak? Tu sebab disebut-sebut cantik tolok pantai landai ditambik perahu tepi kuala. Kan? Apa lagi maksudnya? Sambunglah. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Nampak tak? So, kita berada di tempat yang baik. Dan hari ni duduk kat tempat yang baik lagi sebab Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tak. Walau apa pun yang kita buat hari ni, jalan ke syurga dah ni. Walaupun tidur. Tidurlah. Tak ada siapa marah dah. Saya takkan cakap tu pasal tidur. Saya takkan buat macam tu dah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tidurlah. Kat rumah ada bantal aircon tak dapat dia tidur. Laki yang memokak. La ilaha illallah, jantan ni tahu betul tidur. Tapi dalam dewan yang togak-togak dia boleh tidur. Tak ada hal, tidurlah. Tapi satu yang saya minta tolong. Tolong jangan berdongkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Tidurlah sesama. Bantailah. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kan, dalam proses ni, kita cerita tentang hari integriti. Terima kasih banyak. Ini adalah yang terbaik. Saya sendiri memang dijemput ceramah integriti ni. Saya yang paling tak boleh tahan tu, saya kena ceramah tajuk integriti kepada staf-staf SPRM. Itu yang paling tak boleh belah gitu. Bukan kau patut ceramah ni tajuk kat aku ni kan. Ni aku lah ceramah kat kau. Dia kata apa? Bukan apa tuan. Dukun ni kita kena pakai dukun luar agak baru dia boleh balik pakai tu kan. Iyalah, saya pun ceramah. Integriti ni berasal daripada satu istilah, bukannya istilah rasuah apa pun. Salah guna kuasa tak. Dia sebenarnya berasal daripada istilah kejuruteraan, binaan, integer, iaitu kekukuhan binaan sesuatu bangunan. Itu integriti tu. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kekukuhan sekarang, integriti ni nak bina supaya organisasi kita jadi mantap dan kukuh. Jadi kalau kukuh, insya-Allah orang tak sebut. Contoh, katalah ada seorang didapati salah guna kuasa, pecah amanah sebab tolong orang tu dapat sijil, dapat degree secara percuma. Contohlah. Bukan percuma, dapat degree secara bayar. Contoh. Kan? Dia pun dapat, tapi dia seolah-olah macam dia ambil peksa, seolah-olah macam dia buat contohlah. Saya tak kata benda tu berlaku di KPTM. Ni contoh, sebab ada kolej-kolej swasta buat macam tu. Dan bila dah dapat macam tu, contoh kan, bila buat akhirnya tertangkap. Yang best perangai orang Malaysia ni, staf KPTM memang semua macam tu ayatnya. Walaupun seorang yang buat hal, itu yang kita kena faham perangai orang Malaysia. Seorang staf JPJ kena tangkap pasal rasuah. Memang JPJ memang semua macam tu. Anggota PDRM seorang kena. Memang semua polis macam tu. Itu silap Sedangkan ramai lagi pekerja-pekerja yang memang jujur, berintegriti dan beretika, tetapi mereka juga turut dipersalahkan. Dia bergema buat apa istilah Jawa dia sebut tu, generalization.
Tu dalam Jawa tu. Jadi dia pukul rata. Bila dia pukul rata, habislah. Tu sebab hari ini kita bila jadi dekat tempat orang menuntut ilmu, maka dengan ilmu yang ada sepatutnya kita jadi lagi baik. Kita jadi lagi baik. Itu sebabnya kata Imam Malik, ada ilmu kalau tak ada adab, tak ada guna. Biar sikit ilmu, tapi jangan tak ada adab. Itu sebab kata tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kan? Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Faham maksudnya? Maknanya kita jadi elok lah. Apa pun keadaan ni. Ujian memang akan ada ujian. Ke tempat kerja. Takkan tak ada orang datang jumpa pegawai-pegawai bos-bos ni. Ada tolonglah sikit. Nanti kita adjust lah. Takkan tak ada. Ada. Tapi kekukuhan kita nak menafikan benda tu. Nak berjaya dalam hidup 5 perkara. Nak berjaya dalam hidup 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Dia bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba Cik Azmi tiba duduk depan ni. Tak ada. Dia dah alami dah. Proses duduk kat belakang ni pun dia dah lalui dah. Sampailah dia duduk depan sikit. Lepas dah duduk kat kursi yang ni. Tuan-tuan jangan cemburu. Kursi dia untung lah. Sadap duduk. Macam ni letak tangan lah kita. Jangan kau komplain. Orang yang duduk depan kursi macam ni tanggungjawab yang besar. Kalau tiba-tiba Mentari datang, yang kau nak maki dia orang ni dulu. Bukan korang. Tapi korang tu lah seminggu lepas tu. Dalam mesyuarat pengurusan pula kan. Saya tahulah sebab saya pernah jadi pengarah dulu. Saya jadi pengarah bukan kaleng-kaleng ni. Kau nampak kampung ni. I'm a legal advisor, you know. Betul. Tu sebab kalau kita tengok, kadang-kadang kita gamal. Kenapa aku tak macam tu? Kenapa aku tak dapat macam dia? Kenapa tak jadi? Itu yang jadi penyakit tu. Lepas tu sibuk nak jadi macam orang. Nak kaya macam orang. Kau percaya dengan drama tu. Drama aku 7 tu. Asal tebusan dia 1 juta. Duit pun tak ada. Tanya pelakon. Kau ingat semua duit ke tu? Berlakon menyang jadi datuk je. Tak pernah turun grade. Kalau kau nak culik menyang 1.5 juta, minta tiap-tiap minggu datang. Tiap-tiap minggu yang kita tengok episod drama tu, tiap-tiap minggu tak duit. Kan? Gayo lebih. Tapi kita ni sekarang ni, jangan ikut orang. Ukur baju badan sendiri. Saya ingat arwah Wan saya khabar apa dia. Arwah Wan saya khabar. Kancil kalau nak berak, macam gajah mampu kita. Saya pun mikir, tak yo pula. Kan? Kita kena ukurlah kemampuan kita. Betul tak? Biarlah isteri kita ni biasa-biasa orang kampung tapi bahagia. Suami ai tak adalah kerja bagus nah, biasa-biasa tapi dia sayang ai. Tu yang penting. Tak cenia, tak cenia, tak cenia. Poning lagi kau. Minta ni. Sekali tiba datang orang ketiga. Ai tak nak apa-apa. Ai nak kasih sayang you je. Macam. Aku hanya main-main aku cakap ni bukan nak menakut-nakutkan. Itu yang berlaku pada hari ni. Hari-hari orang mengadu kau tahu. Dia bukan bunyi mana arah takut. Aku cakap benar betul. Sekarang zaman media sosial. Kau ingat setan tak tahu kau dalam kepala tu nak tengok bekas girlfriend dia buat apa sekarang. Kau ingat kau tak tahu kau? Kau mana sebila kau search dia punya search engine. Cuba kau tengok. Apa benar gambar yang dia tengok. Ini cerita betul realiti. Kau jaga laki kau elok insya-Allah tak ada masalah dah. Dia aja. Asyik kita je jaga dia. Itu masalah kau. Bila aku cakap ada nak menjawab. Itu masalah tu. Cuba terima sekali apa aku cakap tu. Kan? Orang lelaki ni untuk orang perempuan. Sebab apa saya cakap ni? Sebab orang perempuan sebab itu Nabi dah beritahu orang perempuan cukup senang masuk syurga. Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Taat perintah suami. Jaga empek-empek ni Nabi kata apa? Masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Ini semua ni aku ni. Termasuk ni berapa ni? Termasuk yang cakap ni. Potensi neraka tu besar tu. Sebab tanggungjawab besar. Jangan minta hak sama rata. Tak boleh. Jangan. Kita dah lah tak ramai lelaki. Yang tak ramai tu sibuklah nak buang senapang. Paning ke belum? Faham? Tak faham sudah. Lambik kau ni. Payah betul cakap kan. Tak, tu sebabnya bila kita cerita tentang integriti ni dia semua. Jangan kita keliru. Jangan ingat maka integriti ni isu rasuah tak.
Tu sebab saya sebut tadi, nak berjaya ada 5 perkara. Kita tak ada jalan shortcut, tak ada. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba saya duduk sini, jadi penceramah ni. Ada proses dia. MC dah, mula-mula mengigil tak nak. Mampu dia tak nak dah. Hari ni dia siap dalam skrip bertanya. Ni saya kira kali pertama ya datang. Dia dah boleh tanya aku tu. Makna dia dah lama tu jadi MC. Betul tak? Betul kan? Mula-mula macam mana? Malam tak tidur tu training. Bono nak cakap dulu. Tapi bila kita dah dibiasakan, okey lah. Iya. Kan? Proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Dan kita kadang lupa kita pernah lalui proses tu, tiba-tiba kita nak balik. Kan best zaman sekolah dulu kita pernah cakap tu. Sedangkan dulu masa sekolah kau tak sabar nak keluar dari sekolah tu. Betul tak? Tadika, tak best lah tadika ni. Masa mula kau dapat tahu tadika dah boleh kasut kau tidur ngambil sekolah kau. Bila dah masuk tadika, tangan atas, tangan angkat, tangan jatuh. Aduh, apa lah aku kena buat tu. Nak pula aku tinggi belakang sekali bila. Aku dengar lah kau ngumpet aku tadi. Aku masuk tadi aku dengar telinga aku. Tinggi weh. Aku dengar kau cakap. Tak sah lah. Tapi yalah, orang mengumpet ni saya maafkan lah. Saya salah tu dah. Kan? Lepas tu bila dah dapat masuk dia darjah 1, kau dah rasa besar. Masuk dia darjah 1, umat banyak alat senior ha. Kita beratur yang depan yang belah tepi sekali budak darjah 1. Tahun 1 dah. Syek kena marah, kena bully, beratur syek kena potong. Bila dah masuk darjah 6 dah rasa besar, tapi tak sabar nak tinggalkan sekolah rendah ni. Sekali lepas masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, sekolah rendah dulu lagi best kan. Sekolah menengah jadi junior balik. Lepas tu form 3 rasa dah besar. Form 5 lagi besar. Tak sabar nak tinggalkan sekolah. Sekali dapat masuk KPTM. Dulu sekolah lagi best. Dia dah mula cakap, gitulah manusia. Masuk college, masuk universiti. Masuk universiti tak sabar nak grad. Bila dah grad, yes, merdeka. Apa merdeka? Kena cik kerja lah. Cari kerja, dapat kerja kenduri. Anak saya dapat kerja Alhamdulillah lah. Dia jadi pegawai dekat KPTM. Wah, apa betul tak bil. Tapi dia akan cerita pegawai. Dia tak cerita apa. Memanglah tu pun dianggap pegawai. Betul tak? Pegawai. Dalam istilah, dalam peraturan tata tertib, pegawai dia sebut. Saya tahulah, semua kau punya section tata tertib tu aku dah baca lah. Kalau tak payah cakap lah, semua aku tahu. Legal advisor. Kan? Orang tipu panjkat, semua aku ada pernah. Mana kes aku tak pernah bawa, tu cakap. Jadi, lepas tu dah habis pula. Yes, dah dapat kerja. Okey, lepas tu lah kenapa lah aku kerja. Tak ada. Asyik baik hari ni ada ceramah. Tak payah kerja. Minta lah dia ceramah lama sikit. Kan? Macam tu lah ayat dia. Tu cara golak tu betul tu. Kan? Lepas tu bila dah kerja kan, baru kerja kan, dah boring kerja. Bila lah nak kahwin? Bila kahwin? Kenapalah aku kahwin? Pun tahu pengen jantan ni kat rumah pemalih lah. Ikonan badak betul lelaki dia ni. Yang lelaki tu baru tahu bini kat rumah bersepah rupa dulu dekat kolej macam tu. Lepas tu kan, bila lah nak ngandung, nak kahwin? Bila lah nak ngandung? Nak ngandung kenapa lah aku ngandung azab Bila lah baby ni nak keluar? Sekali bila baby ni keluar, kenapa lah kau keluar? Bila lah baby ni nak bercakap? Bila baby tu bercakap, kau diam boleh tak? Itu sebenarnya saya nak bagi gambaran manusia. Manusia selalu nak sesuatu, bila dah dapat dia lupa. Ini ada kesan pada integriti. Belajarlah bersyukur. Itu sebab Nabi kata, sebelum kita sibuk nak kerja kekayaan, nak kerja kemewahan, nak jadi kononnya pada kita, kaya itu berjaya. Salah. Kaya itu berjaya. Salah. Sebenarnya, jangan ajak anak keluarga kita ini tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Sibuk nak jadi kaya, rumah tangga huru-hara buat apa? Sanggup tipu duit sana, tipu duit sini, tapi tak berkat buat apa? Kan? Kau sanggup kan? Minta kawan-kawan tolong punchkan kad kau. Punch kad pagi, tolong punchkan. Nanti dia belanyo makan.
Akhirnya roh dah sampai, jasad belum tiba. Macam mana tu? Lepas tu kau claim gaji bulan-bulan macam biasa, belanja anak bini makan. Macam mana kau kata gaji kau halal? Belum tahu lagi. Itu sebab bekas Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Ustaz Haji Nur Azami alias, ataupun sekarang ni dia dah pun bertugas sebagai Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia satu perkataan yang saya ingat. Dia kata, persoalan yang perlu kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan. Tanya balik diri kita. Kadang-kadang kita terlampau nak mengajar tu kita terlupa. Waktu kerja pun kau meniaga. Waktu kerja pun kau baik benda lain. Saya dah hal sekejap keluar, ada urusan anak. Kau tipu, kau keluar, kau uruskan bisnes kau. Macam mana? Benda ni kita cakap tak? Saya cakap cerita orang ya. Memang ada berlaku di semua tempat kecuali KPTM HQ. Tegamak kau tepuk tangan tu. Aku sindir tu kau faham? Beriuk dia tepuk je ni, pandangan kawan nak ajak tepuk ni. Tapi tak apalah, okey lah. Tu makna dia tahu, dia yakin, dia tak boleh. Itu penting. Tak, tapi betul. Sebab kita tak sadar tu sebab kadang-kadang, kenapa time ni lah rotek mati? Kenapa time ni lah berlaku masalah duit ni? Kenapa anakku time ni lah nak pakai duit banyak? Kenapa lah time ni? Kenapa? Tu soalan manusia. Kan? Itulah dia cerita Mak ayah kita marin, kereta pun tak ada. Tapi bahagia tak? Bahagia. Makan atas tikar mengkuang. Duduk ramai-ramai adik-beradik. Berobot nak duduk sebelah abah. Konon kita paling rapat dengan abah kita. Makan. Botol rabur adik kita kocik tu. Habis kicap sampai ke muka. Botol rabur nasi. Amak kita bising tak? Elok-elok lah itu je. Makan. Dah habis. Dah bersih-bersihkan. Baru jalan tinggalkan tikar. Amak kita bawa tikar mengkuang. Tebar kat luar. Bagi itik dengan ayam makan. Betul tak? Hari ni kau beli kursi meja marble 20,000, kau suruh anak kau makan kemudian. Mama kakak bersepah-sepah, nanti mama suap. Pejadah kau beli meja mahal, tapi kau tak boleh makan sama-sama. Itu soalan yang patut kita tanya lah. Sibuk macam mana pun orang dulu-dulu, malam mesti makan sama. Sekarang, minta maaf lah, saya ni orang kampung. Cakap saya macam orang kampung. Cerita pun cerita kampung je. Tapi kampung lah yang menjadikan kita orang. Mak kita dulu, kau belajarlah kalau kau nak jadi orang. Puas mikir, selama ni dan bukan orang kau. Kan mak kita kan tadi kan, belajarlah dia jadi mungkin badan jadi orang. Rupanya sejajar dengan apa Nabi sebut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Itulah orang. Semua orang. Semua ada peranan masing-masing. Dah tahu dah the do and the don'ts. Prosesnya panjang. Kedua, mesti ada komitmen pada kerja. Itu proses nak berjaya. Kena ada komitmen. Ini belum apa-apa lagi. Datang pukul 8 belum tentu start kerja lagi. Membincangkan episod drama malam tadi. Singgasana Cintaku. Apakah terjadi pada Mak Leha? Wah, macam itulah. Apa tajuk sekarang ni? Yang Intan Najwa tu dah habis ke? Oh dah habis dah. Sekarang dah tajuk apa sekarang? Alah, tajuk apa? Yang Syarnas pun dah habis dah. Pun dah habis. Ini aku tuju sekarang ni apa? Yang Jananik dengan Syukri Hayat. Oh bukan. Ambil lah kau. Tak tahu pula dah. Tadi kata ngangguk dah habis. Tak ada lah. Tak adalah, kena ada komitmen. Bincang bodoh betul mak dia tu geram aku. Itulah aku geram. Kalau aku dah pukul lepuk dah marah. Bincang. Weh, kamu 9 kan nak minum kat mana? Dia bincang. Jangan risau, dia halakah minum ni, dia halakah yang sama. Geng yang sama. Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan. Ikut je. Hari ni kita makan dekat Mak Jah sama Lijau. Kan kat Cokit kan? Tak jauh kan? Aku tengah tengok reaksi ni. Kan? Contohlah kan. Ajah sama lado kan. Sama hijau apa. Sedap kat situ. Okey. Kan makan ramai-ramai. Lepas tu balik sampai dekat lobi kat tempat kerja tu, jumpa orang kampung. Lah kau kerja sini ke? Lama dah. Jom lagi minum. Aku lepas minum lagi ngada lah kau tarik minum lagi. Minum.
Lepas tu pukul 12. Ya Allah, anak. Nak jemput anak. Kau tolong cover aku Kan lambat kan jam. Laki aku tak boleh jemput anak pula. Pergi jemput anak 12 lebih dah keluar. Belum ke satu lagi. Kemudian kedua tak balik pejabat lagi. 2:30 pun sampai. Tension teruk jam hari ni. Teruk jam. Orang tanya pun tidak. Sebab aku tension petang ni. Petang ni kita tak payahlah makan kat luar. Kita bungkus je. Kat mana? Bawah pokok ketapang. Ni gulai kawah ayam goreng. Bawah pokok besar tu. Kan? Pembeli bawa balik. Lepas tu pukul 3.45 tengah buat kerja. Ya Allah. Weh. Apa? Tiba-tiba dah pukul 4 dan tak terasa sekarang ni. Macam mana nak rasa kan memang tak kojo masalah Daripada pagi minta darah kau perasan tak? Dia boleh tergamak tanya sekarang pukul 4 dah kan sekarang tak rasa masa kan cepat betul. Masa berlalu. Itu masalah kita. Lepas tu kau cakap rezeki kau halal. Tu soalan dia. Nampak? Komitmen. Lepas tu fokus. Fokus pada kerja. Tu yang ketiga. Fokus. Jangan buat benda lain. Kau guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Kau fotostat tak? Benda simple je. Fotostat. Guna fotostat pejabat untuk fotostat untuk IC anak dengan surat beranak anak. Selai je kod ayat gitu. Tapi keberkatan di mana? Bukan kau tak boleh bayar 10 sen, 20 sen kat luar. Tapi kenapa mesin pejabat? Bawa anak hujung minggu. Kau duduk ni, mama banyak kerja. Wah, kampung ke kalau naik tu, mama menyampah. Duduk. Nah, ambil kertas, soal selai. Conteng-conteng, nah pen, semua bagi. Semua KPTM punya. Mana berkat? Ini cerita integriti. Kalau benda kecil ni kau tak boleh jaga, benda besar lebih lagi tak boleh jaga. Ingat kisah seorang lelaki nama dia Husam bin Nuh. Dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Mubarak ni galap betul. Memang metalik. Berkilat betul hitam bukan sikit-sikit dah. Jadi Mubarak ni dia kata, aku tinggalkan kau tolong jaga ladang buah aku ni 3 bulan kau tolong jaga. Boleh tak? Baik tuan. Dia jaga. Lepas 3 bulan, tuan ni balik pada outstation. Dia kata, sekarang Mubarak kau tolong polik. Kau tolong polik lah. Kau tolong potik buah ni yang paling manis kau ambil 3 biji. Ambil buah pertama dia bagi. Masam bodoh Mubarak ni. Lain lagi. Pak, buah kedua masam juga. Buah ketiga pun masam. Apa bodoh kau ni Mubarak? 3 buah yang kau ambil ni semua masam. Demi Allah, kau posan ke aku suruh jaga ladang ni, kau tak pernah suruh aku rasa tu. Faham tak maksud dia? Maksud dia amanah. Kita kalau amanah kertas A4 pun tak boleh jaga, pen pejabat pun tak boleh jaga, apatah lagi amanah yang besar-besar. Jangan kita komplain kalau bila time pemilihan naik pangkat nama kita tak naik. Mana Allah tak izinkan tu ya. Bukan kata sebab kita tak elok. Mungkin rezeki belum sampai. Jangan komplain. Itu saja. Anugerah hikmat cemerlang. Bukannya ramai. 7% saja. 7% daripada total. Aku tahulah aku pernah masuk dalam mesyuarat tu. Bila time mesyuarat, bukan senang. Oh ni Zila ni macam mana? Okey tak? Markah dia ni tinggi juga. Boleh, patut seorang bersuara. Tapi tuan, saya rasa dia ni tak sesuai. Kenapa pula? Sebab dia ni baru je dapat dalam beberapa tahun itu. Dan satu saya rasa ada lagi yang lebih layak lagi. Kita tengok yang tu, yang bawah sikit. Yang ni boleh tak? Dia ni okey, dia ni tak pernah dapat. Dia seorang pula. Tapi tak boleh, dia ni gemar melawan. Berkira sikit buat kerja. Bincang. Akhirnya itulah senarai yang tinggal. Tak boleh jangan salahkan bos kita. Tak ada selagi mana dia jadi bos kita, kita takkan merasa. Kau tahu? Kau percayalah. Ni kerat ni. Kerat leher aku ni. Sekali minggu depan umum nama dia dapat. Korek leher kau. Dia ingat kita jadi bos ni senang ke buat keputusan. Bukan senang tau. Kita kena percaya Allah bagi rezeki. Bukannya pengarah, bukan bos-bos ni, bukan ketua-ketua kita ni yang bagi. Tak, Allah bagi. Dia pun Allah bagi rezeki. Tapi kau jual lah elok-elok. Tak dapat, tak apa. Buat apa naik pangkat kalau orang perhatikan kita. Kau tengok tu. Dia dapat APC hari tu. Kau tengok pemalih bak. Bukan buat kau jual. Macam mana boleh dapat? Itulah. Kawan-kawan cakap. Sakit tak hati kau? Sakit.
Biar dia tak dapat, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tontu-tontu pemalih. Dah, tak payah. Macam tu payah warna kan? Payah warna kan? Tak. Jangan, kadang-kadang kita jangan salah faham. Allah dalam 10 benda, dia tak bagi kita 3, dia bagi kita lagi 7. Tapi kita tak tahu mana satu. Allah mungkin tak bagi kita anugerah khidmat cemerlang, tapi Allah bagi kita suami romantik. Tak terbayar dengan duit. Betul tak? Allah bagi keluarga bahagia, tak terbayar dengan duit. Apa sangatlah APC tu? APC tu pertama dapat apa? Janganlah nampak sangat. Kau sebutlah sijil dulu, sijil. Sebutlah sijil dulu, nampak mana kau nak duit tu? Pertama sijil. Sijil. Yang kedua, barulah duit 1,000. Dia kata, susah. Nampak mana kau berharap pakai duit tu berapa? Dah. Sebenarnya kena ingat. Kena ingat. Sebenarnya yang pertama sekali, sijil, duit 1,000 kan. Naklah bahagian HR. Mana bahagian HR? Tak, bahagian HR. Tak. Saya tahu ni ketua. Yang bahagian HR mana? Mana staf bahagian HR? Mana? Yang lelaki tu seorang. Okey, yang perempuan? Tak mengaku dah berhenti dah semua dah. Bahagian HR semua berhenti dah. Mana? Seorang. Oh ni, yang 6 orang ni. Memang kalau memang duduk, tak memang tim kau. Kau tak muak kau duduk sebelah kawan kau. Carilah orang lain pula duduk. Yang best bahagian HR ni, dia dapat surat tau. Surat tu sulit dan rahsia kau tahu. Sulit dan rahsia senarai penerima APC. Kau ingat dia tak bocor ke? Hello, Assalamualaikum. Tahniah lah. Tahniah apa? Tahniah apa? Tahniah lah. Kau nak belanja aku apa? Tak, apa ni? Apa ni? Aku tak faham. Aku tak faham. Macam kau cakap apa bendanya? Tak ada tahniah lah. Kau dengarlah ceramah aku dulu. Dia siap ulas pula kat situ. Tahniah lah. Tahniah apa? Aku tak faham ni. Tak adalah. Kau terima APC tahun ni. You aku maknek. Aku dah tengok senarai tu kat tangan aku sekarang. Kau nak cakap apa? Ya ke? Tapi kau ingat tau, sulit dan rahsia. Kau jangan cerita ke orang tau. Dalam pada tak cerita ke orang tu, semua orang dah tahu. Yang bos pun heran, macam mana orang boleh tahu ni? Entah, saya tak tahu. Yang best tu, seminggu, 2 minggu sebelum APC, mulut anak ikan dah bunyi. Boleh nak belanja, 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 boleh nak belanja. Itu yang bila naik atas pentas, terima sijil, muka dah tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Itu salah dia. Tapi saya tak cakap dia orang, ni contoh. Syiar lain. Ini human resource yang KPTM cawangan Afrika men. Sini tak. Sini okey. Nak, tapi itu sebab saya kata kan, Tuhan kadang-kadang tak bagi kita APC. Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami romantik. Tuhan bagi suami yang balik rumah. Assalamualaikum sayang. 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 Sayang tengah basuh ni. Sayang tengah basuh pinggan. Sayang, kan abang dah kata jangan basuh pinggan tu. Kita beli je baru. Mak dia punya garang katakan. Ataupun suami nampak isteri kan basuh pinggan, dia peluk dalam belakang. Abang peluk. Saya nak tanya, bahagia tak? Boleh bayar dengan duit tak? Tak. Ataupun suami balik terus menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri nyaut kat belakang tu, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi betul lagu tu. Ataupun Allah mungkin tak bagi anugerah hikmat cemerlang, tapi Allah bagi anak-anak kita ni semua pandai-pandai. Ya, mak. Ataupun Allah bagi rezeki mak mentua rapat dengan kita. Itu rezeki tu, bukan semua orang dapat tu. Tak adalah. Mak mentua ni memang dia baik dengan ipah yang sana je. Sesedar bang, kata kan.
Aku memang kena lakonkan baru kau faham. Macam tu. Ini kau tak dapat APC, kau tak puas hati. Macam dia seorang kerja. Dia seorang je kerja. Kita ni apa? Kita ni apa? Siap buat grup. Tak, budak lelaki, orang lelaki, dia tak puas hati. Dia cakap straight dia. Macam mana kau boleh dapat? Kau cerita aku. Manalah aku tahu. Aku sama ni, aku walaupun apa. Yelah aku tak puas hati lah. Kerja sama, ponteng sama. Asal kau yang dapat? Tak adalah, aku, yelah setakat ni bila bos suruh aku buat kerja, aku buat je. Kan? Mungkin sebab tu lah aku dapat. Tak adalah, aku tanya je. Lelaki senang. Perempuan, kau ingat dia nak sama? Mana? Dia puji depan lagi. Tahniah lah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH. Geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua geng-geng dia. Dia terlupa. Dia termasuk budak Timah Anugerah tu pun masuk dalam tu. Meraung-raung budak tu baca komen dalam tu. Apa salah aku ni, apa salah aku. Tak sah. Betul. Lagi satu lagi, Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat, tak bagi kita APC, tapi Tuhan bagi apa tau? Dia bagi hidup kita selesa. Dia bagi hidup kita kan, anak-anak kita kan sihat semua, tak ada penyakit. Itu semualah antara rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Seterusnya apa? Seterusnya nak berjaya, yang keempatnya. Tadi yang pertama proses panjang, komitmen, fokus. Yang keempat, kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin nak berjaya ni. Ikut peraturan. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Apa maksudnya? Halal tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita ikut syariat dan undang-undang. Maknanya kita takkan buat benda yang menyalahi syariat. Dan Nabi pernah sebut, Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Maknanya orang Islam sepatutnya kerja yang terbaik. Bukannya cincai, bukannya asbol, asal boleh. Bukannya jancap, janji siap. Tak ada. Maknanya kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Tak ada kerja, baguslah, kemaslah, paperwork dia, complete lah, ni semua detail. Itu kerja orang Islam. Tapi hari ni kita kena ayat apa tau? Buat pagi kontraktor datang rumah. Biasalah kontraktor Melayu ayat dia. Biasalah orang Melayu kalau buat kerja macam ni. Orang Melayu betul, tapi bukan orang Islam. Orang Islam tak macam tu. Kadang-kadang kita pun kesian. Bukan kita tak nak tolong orang Melayu ni. Itulah dia perangai orang Melayu. Kadang-kadang mentaliti kita ni, kita sendiri yang terima benda tu. Jangan. Oh, orang Melayu biasalah janji Melayu lambat. Kau tengok penceramah Samsul Debat, dia takkan lambat. Kalau lambat, dia akan beritahu. Sebenarnya bila tadi orang KPTM tanya, Samsul Debat kat mana dah? Dia kata on the way. Aku dah duduk bawah pokok ketapang tu tadi. Pukul 3.30 pagi dah sampai pada Terengganu tau. Daripada Terengganu duduk kat KL. Samsul Debat susah datang lambat. Cuma kalau maghrib malam tu kan, memang dah raket-raket tu, memang saja aku kata biar dia sakit perut tu. Mana? Kena pula sekolah kan. Sekolah telefon. Cikgu tu, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kat mana dah ya? Memang dia menapik lah kalau dia call aku. Kenapa ya? Itulah kita orang dah ready semua ni. Ke program apa tu ya? Tak tanya program ni kat sekolah ni. Bukan batal ke semalam? Siapa cakap, jangan tuan, orang dah ramai dah ni tuan, jangan tuan. Bagi dia sakit-sakit perut dulu kan. Lepas tu zap sampai. Pucat, hilang darah muka tu. Kan? Saya memang macam tu, saya jenis gemar gurau. Kan? Tapi insyaAllah saya jenis. Kalau saya lambat, saya akan beritahu. Kita lambat sikit ni sebab jam. Saya akan beritahu. Tapi macam tu lah. Kita kena ada disiplin. Datang kerja awal. Kan? Macam kita, kenapa bulan puasa kau boleh datang awal? Kan? Kenapa? Sebab bulan puasa kau dah tak ada fikir nak mentadara, kau tak ada fikir nak makan, kau fikir nak pergi kerja, kau boleh datang awal. So kenapa tak didisiplinkan terus sampailah selepas pada Ramadan? Dan begitu juga yang terakhir sekali, mestilah disebut sebagai keberterusan nak berjaya ni. Apa keberterusan? Ataupun orang KPTM sebut sebagai konsistensi. Ataupun cikgu-cikgu kita, ustazah kita sebut sebagai istiqamah. Dia tak boleh hari ni rajin, besok malas. Rajin, malas balik, tak boleh. Jadi
Dalam hidup kita ni ada asas pegangan kita nak jadi staff yang berjaya. Ada asas pegangan yang kita kena ada. Jadi janganlah pula kita kan menggunakan masa rehat kita boleh berlebihan. Ada orang tanya, bos, kalau saya gunakan sembahyang saya gunakan waktu pejabat untuk sembahyang duha boleh tak? Dia tanya, boleh ke tak? Tanya saya lah, boleh tak? Boleh ke tidak? Jawablah. Korang tu masalah ke? Bila tanya ya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, semua dah contoh. Dah bila aku tanya, tadi kau lap kan main ni kita. Boleh ke tak? Boleh tak untuk sembahyang duha? Boleh, tapi mesti dengan izin ketua jabatan. Sembahyang duha ni, sembahyang solat ni, solat apa? Sunat aja. Yang wajib jaga amanah kau jo. Tanya, Tuan Nazmi nak tanyalah kalau saya nak buat solat sunat duha boleh tak? Hari ni kojo banyak ah. Oh ya ke? Pergilah sekejap. Bos bagi, tak apa. Itu hukum orang awam. Tapi kalau ikut hukum warak, bila dia benarkan tu, balik lewat sikit, kau ganti balik berapa minit yang kau ambil untuk solat sunat duha. Baru steady. Ini sunat duha tak nak tinggal, balik nak loreh. Tu belum cerita orang yang pertama kat mesin pancekat tu, kenapa aku tak tahu. Muka yang sama setiap hari. Siap sound, belakang. Dia depan sekali. Untuk jadi orang yang pertama, hole in one, untuk balik 5.00, dia kena ada kat sana berapa minit sebelum. Cuba cakap. 5 minit yang kau curi itu, berkat ke tak berkat? Semua menjawab dalam hati, tak. Tapi kita tahu orang perempuan dia nak balik awal lain. Sebab dia ingatkan anak dia. Betul tak orang perempuan? Dia kena balik awal. Sebab dia pentingkan anak-anak dia. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Laki kau lah, payah lah. Tanya saya, siapa? Aduh, mikir pula anak mak mentua siapa. Itu sebab orang perempuan, kalau kau tengok muka dia dekat traffic light petang pukul 5, kau tengok memang stres, dagu atas steering. Dia bangang traffic light ni. Bodoh traffic light pun dia bodoh kata tu. Habis semua dia marah. Tapi jangan sampai curi masa kerja, jangan kita curi. Kan dalam pekeliling dah sebut, waktu rehat pagi pukul 9 sampai 9.30. Waktu makan tengah hari 1 sampai 2. Betul tak? Mana ada? Betul. Yang dia beritahu waktu kerja 8 sampai 5. 8.30 sampai 5.30. Dia tak beritahu pun masa rehat. Jadi pada-padalah nak minum. Itu sebab untuk pejabat-pejabat yang canggih macam korang tu, dengan wallpaper balang-balang kat luar tak? Dengan dinding yang cat cantik ni. Setiap pejabat ada pantry, betul tak? Mana pejabat yang tak ada pantry tu? Cakap dengan saya sekarang. Akunya cakap macam pengarah marah ni. Tak adalah. Tak, iyalah, faham lah. Yang tak ada tu okey lah. Faham lah. Tak ada pantry kan? Macam mana? Kan? Tapi maknanya kita berpada-pada lah. Janganlah lama sangat kat luar. Sebab contoh yang paling senang saya bagi tahu. Syamsul Debat nak berurusan. Contohnya anaknya nak masuk KPTM. Dia datang hantar kat sini kau tak? Tempat lain Tak kisahlah saya datang sini nak jumpa dengan Puan Zura. Mana Puan Zura? Azura, mana Azura? Dah tak mengaku nama Zura. Tak ada, okey, Azila. Okeylah, Aliza. Kau nama kau Fatimah ke apa? Fatimah ada Fatimah? Tak ada juga. Rogayah ada. Bibi. Hayati dah Hayati. Amanah dah Hayati. Aduh. Mana? Ni Kak Hayati ya? Okey, contoh. Saya nak jumpa dengan Kak Hayati. Seorang lagi yang lelaki Azlan. Mana Azlan? Mana Azlan? Azrul, mana Azrul? Mana Azrul? Tu Azrul, okey. Contoh. Siapa nama tadi? Kak Hayati. Kak Hayati dengan Azrul. Kalau Kak Hayati tak ada, Azrul. Hayati kata bagi Kak Azrul. Saya datang, saya nak berurusan pasal ni. Alah macam mana ya? Oh, jumpa dengan Puan Hayati dekat tingkat berapa?
tingkat 4. Saya pun datang. Boleh tak jumpa dengan Kak Hayati? Dengan Puan Hayati. Puan Hayati, sekejap duduk sekejap. Lepas tu Kak Hayati mana Hayati? Oh, ni. Ni pergi minum. Contoh tau. Kak Hayati tak macam tu. Ni contoh. Siapa yang boleh settle? Azrul. Azrul mana? Azrul lah. Azrul kan dia pergi ni. Dia pergi dengan kawan tadi. Dia pergi sini. Contoh Dan saya pula, itulah masa lapang saya. Ini termasuk daripada kategori. Kalau memang betul ada urusan rasmi yang tak dapat dielakkan. Mungkin Cik Azrul pun memang ada urusan yang tak dapat dielakkan yang rasmi. Dan tak ada masalah dari segi tuntutan di mahkamah syariah. Tak adalah. Mahkamah masyar. Tapi kalau betul masa tu tengah minum relax-relax. Ataupun yang seorang saji lepak dengan kawan dekat blok bangunan belakang Saokok. Kan? Maka saya dah termasuk dalam kategori orang-orang yang dizalimi. Sebab saya ada masa tu, sebab kau jap lagi dah nak pergi ceramah tempat lain. Contoh tau, tak, kita nampak benda tu kocik tau. Tapi itulah yang dialami oleh penyawat awam. Kan? Kita dilema tu lah dia. Kalau penyawat awam ni kerja yang saya beritahu terang. Saya pun pernah jadi macam you all. Kita kerja macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar. Silap sikit, viral. Dulu silap sikit, keluar muka depan, sok apa? Sekarang silap sikit, viral. Seolah-olah penyawat awam ni berdosa besar betul lah. Paling teruk, paling hina sekali. Minta macam-macam. Tapi dia tak tahu. Beberapa tahun dulu, 5-6 tahun dulu, penyawat awam di Malaysia masuk dalam ranking dari 13 dunia dari segi servis yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik, delivery system. Betul? Assalamualaikum, selamat datang ke KPTM. Bangang kau ni bodoh. Terima kasih. Dia kan kira betul penyawat awam ni dia tadah ya. Tu saya cerita tu orang, ada satu agensi kerajaan saya handle, dia paling tak nak sekali jaga kaunter. Sebab manyang kono maki je. Saya tak nak sebutlah agensi mana, tapi dia kaitan dengan cukai. Jadi langsung tahu kita kan. Saya buat team building untuk dia. Bila dia dapat surat kena jaga kaunter je kan, mulalah buat surat doktor, kalau dia jaga kaunter matilah, meninggal, jantung tak kuat mana, dia tak boleh. Berebut tak nak. Jadi saya kata, you all tak boleh buat apa-apa. Saya cakap dengan dia, you all kena tukar sistem kaunter. Itu yang sekarang, kalau pergi kaunter dekat lembaga hasil ke SSM, dia dah buat dah apa yang saya syorkan tu, dia kena ada buffer dia. Mana dia tak terus serang dekat kaunter, dia kena pergi jumpa dulu orang yang jaga nombor tu, lelaki jaga, muka garang-garang. Apa hal dia? Okey. Jadi cik pergi kat kaunter 3, cakap dialog lah dekat sana nanti minta apa semua. Okey? Okey. Betul. Lepas tu saya kata kena letakkan apa? Tu yang apa ni, mesin air tu, yang tokan-tokan sejuk, tokan-tokan panas. Jadi dia berpilih, kan? Tahu kan? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita. Kowe. Kau cakap dengan orang Kowe tu, kalau nak sebut nama dia dalam ceramah, suruh dia sponsor ceramah kita ni. Faham? Ini pun tak tahu bayar berapa ni. Saya gurau. Tak ada lah. Nah, saya di segi integriti saya tak ada hal. Saya tak pernah tanya berapa nak bayar ni. Tak ada, saya tanya dah. Saya okey je. Cuma yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Aduh. Gurau tuan-tuan, gurau. Tapi tu sebab kita jangan apalah. Jangan apa, kita bekerja ni macam tu lah. Bab amanah ni jangan main. Kita nampak benda tu kecil tapi besar kesan ke orang. Tersilap je sikit, orang besar-besarkan. Tapi itulah, nak tunjukkan kerja kita ni mustahak tak mustahak? Mustahak. Jaga elok-elok. Kemudian, pegangan yang kena ada, kita kena jujur. Jangan menipu. Tiba-tiba kan, Cik Muhammad Sahidi telefon. Hello, Assalamualaikum. Mira, kau kat mana Mira? Mira ada tak? Memang tak ada tadi. Suraya. Ya, aku nak cuba lagi. Hanem. Hani? Noraini. Parah nama kau ni. Aku rasa tu nama yang paling common dah tu. Apa Sally ya? Ada. Ui, parah.
Kan Fiona nama kau. Siapa nama satu lagi? Bagi. Kek Wah. Ain ada. Ain, mana Ain? Ain, mana Ain? Contoh Ain dah kan. Tu Ain. Aku dah lupa lah cerita nak cari nama tadi. Apa dah? Cik Saidi telefon. Hello, Assalamualaikum. Ain, kau kat mana Ain? Saya kat pejabat ni. Saya kat pejabat ni tengah ni. Apa salah kau pejabat lah? Aku kat depan meja kau ni. Banyak berlaku macam tu. Iyalah, tapi saya foto step. Foto step pula dah. Tu masalah dia. Jaga. Jujur, kena jujur. Cakap tu kita orang. Saya sekarang kat luar ni, tuan. Oh ya ke? Ada apa tu tuan? Berapa lama kau boleh balik ke sini ni? Itulah tuan, dalam 15 minit saya sampai. Ada apa tu tuan? Itulah saya tengah cari dokumen. Oh okey tuan, okey. Macam tu lah. Jujur. Kedua, kena amanah. Amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah sesama kita, hubungan baik satu dengan yang lain. Jangan kita saling jatuh menjatuhkan. Tak betul. Sebab bila jatuh menjatuhkan, akhirnya apa? Contoh ni bukan cerita politik, kena faham betul-betul. Contoh, bila di dalam sektor ahli parlimen tu, dia saling jatuh menjatuhkan, jatuhkan orang ni, jatuhkan orang ni, jatuhkan ni. Orang tengok pula secara live. Sebenarnya keyakinan pelaburan luar pada negara kita terjejas. Saya pergi ke Melbourne ceramah di luar negara. Soalan yang ditanya oleh orang Singapura yang duduk di sana berpuluh tahun. Soalan dia tanya saya, tuan apa? Parlimen di Malaysia memang hari-hari macam tu je. Soalan dia tanya. Dan baru ni saya ceramah dekat satu sektor peladangan, ada satu syarikat ni. Dalam konsultansi saya ceramah. Dia memberitahu pelaburan Malaysia sekarang ni, kek dunia ni, bawah lagi daripada Vietnam dengan Indonesia. Orang dah tak percaya ke negara kita, bayangkan. Persidangan antarabangsa pun semua beralih ke tempat lain. Ini benda ni kita kena risau. Kan? Tu sebab saya kata balik, tanya balik diri kita. Tu sebab penting, amanah ni nak kena jaga. Sekali orang bongkar pasal amanah, cerita habis tak tinggal apa dah tuan-tuan. Rangkor dah. Rangkor pun kalau nak baik sup, apa benda pun tak tinggal dah. Rakyat Malaysia ni pelik. Saya tanya orang Melbourne tu masa seminggu sebelum raya tahun lepas. Saya tanya, macam mana kes dekat Australia kak? Ui teruk. Kita orang tiba-tiba digemparkan. Baru-baru ni tiba-tiba ada 13 kes baru. 13. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari. 13 kes baru. Lockdown 5 hari. Saya nak jawab apa? Oh, kita orang kat Malaysia ni 5-6 ribu okey je. Masa tu 5-6 ribu kes kita. Dan soalan dia, waktu kita lockdown tu, saya buat online dengan dia orang, buat ceramah online, dia tanya, Ustaz, best ya, lockdown dekat Malaysia, kenapa pula? Boleh keluar-keluar lagi. Apa nak cakap? Kita sebenarnya tanya diri kita balik. Jangan halang kami untuk rentas negeri. Kami rindu kedua ibu bapa kami. Bila boleh konten Langkawi, pelak pergi Langkawi lah. Habis semua mak ayah ke Langkawi. Sampai jam Langkawi tu. Tak pasal-pasal, mahal. Hargakan siakap tu. Sekarang kat Kelumpur pun tanya, berapa sekor ni? Berapa sekor? Takut tuan-tuan. Tak ada lah. Kan? Macam tu lah kita. Kan? Jujur. Kedua, kita kena amanah. Ketiga, jaga ukhuwah, hubungan kita satu dengan lain. Sebab saya bagi talk asal integriti ni. Saya bagi talk di Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Pengguna. KPDN KK. Dulu KPDN HEP. Macam-macam lah nama kan. Tapi KPDN itulah pengguna tu lah. Saya tajuk dia, bicara integriti, noktah bertindih apabila kain terlondeh. Kenapa tajuk tu saya pilih? Sebab saya kata, integriti ni macam isu ruam dekat buku lali kita. Ruam tu daripada kecil, makin lama makin besar. Nak settlekan cepat. Kita settlekan. Sapu, krim, apa yang patut biasa tu. Ni kita biarkan.
Biar makin lama, makin besar. Bila masuk orang ketiga datang campur tangan, dia suspek mesti dah merebak ni. Dia londehkan kain kita. Langsung jumpa benda-benda yang tak sepatutnya. Faham tak maksud saya? Maksudnya bila kita saling jatuh-menjatuhkan, akhirnya keburukan tu terlampau besar sampai kan orang tak percaya pada kita. Habis bagian akaun kena siasat, fail HR kena buka, habis fail jabatan ni, semua tengok, akhirnya yang tak sepatutnya semua kena tindakan. Ini yang kita takut sebenarnya. Benda boleh selesai dalaman, kenapa kau nak heboh-heboh masuk dalam media sosial? Kau dadah dalam Facebook, ni pegawai tak guna, menyalahgunakan kuasa ni. Kenapa kau guna saluran media sosial? Kenapa? Kenapa kita nak buka aib jabatan kita sendiri, departmen kita sendiri? Kenapa? Tak boleh jumpa dengan Tuan Azmi kita, tak boleh jumpa dengan Cik Muhammad Sahidi kita. Jumpalah, cakap tu tuan, gentleman, minta maaf tuan, saya kena togor ni tuan. Ada nampak saya benar, saya risau sangat, nanti besok Allah tanya saya macam mana. Cakap je. Kau masuk dalam Facebook, paling tidak kau tulis surat kepada tuan ini, pap, minta maaf saya terpaksa rahsiakan nama saya demi untuk keselamatan diri saya. Tak apalah. Begitu. Tapi jangan hebohkan kat luar. Habis semua orang tahu. Saya bukan suruh lindungi kesalahan. Benda boleh selesai peringkat dalaman, selesai peringkat dalaman. Itu. Itu sebab saya kata penting jaga ukhuwah tadi. Kan? Sebab KPTM nama tengah mekar. Nama tengah berkembang. Orang bagus College Politek marah, bagus. Dia berjaya bagi peluang pada anak-anak kita. Walaupun dulu dia tak cukup cemerlang, tapi bila dia belajar kat sini, dia jadi cemerlang, dia boleh sambung lagi belajar dia boleh jadi manusia lebih hebat lagi pada orang yang masuk universiti. Betul? Itu hakikat, realiti. Sebab kita kena beritahu lah. Baru betul orang cakap kan, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Kan? Kalau ilmu yang banyak jadi cahaya, ilmu sedikit menjadi terang. Itu maksud dia. Bantu anak-anak kita. Kan? Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita jaga amanah kita, kita jaga hubungan kita. Tak adalah kita nak saling jatuh-menjatuhkan. Buang 3 penyakit dalam hati ni kalau nak jaga pejabat kita ni elok-elok. Apa 3 penyakit hati? Pertama, tamak. Tak cukup. Nak ambil ya hak orang. Yang kedua, jangan sombong. Sombong ni ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub ni dalam hati. Riak tunjuk ke orang. Takbur, bercakap pula cerita hebat kau tu. Panjang lagi kalau nak uraikan. Dan yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya toruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak apa hati. Tak boleh tengok apa pasal dia. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Aduh. Anak dia UPKK dapat semua A. Alah macam anak dia seorang pandai. Aduh, benar nak jawab. Dan 3-3 ni, penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit dengki, ada satu vaksin. Bukan AstraZeneca. Bukan Sinovac, bukan Pfizer. Apa dia? Vaksinnya adalah SYUKUR. Syukur. Syukur terhindarlah tamak. Syukur terhindarlah sombong. Syukur terhindarlah dengki. Alhamdulillah aku ada kerja. Alhamdulillah aku ada keluarga yang baik. Alhamdulillah aku jadi ni. Alhamdulillah pejabat aku best. Alhamdulillah rakan-rakan sekerja aku baik. Nah. Jangan nak kerja benda yang apa, yang pening-pening kepala baik apa. Kan? Kau ingat apa? Nak jadi kaya seronok? Tak ada dah. Kau tanyalah orang kaya. Pening ada orang tu garu-garu kepala. Kau pasal dalam bank tinggal 10 juta dia. Kau tak rasa nak bunuh korang ni, dia cakap. Dalam bank dia tinggal 10 juta sebab dia dah biasa 100 juta dalam akaun. Bila tinggal 10 juta dia rasa miskin sangat. Ini realiti. Saya berkawan dengan orang kaya ramai walaupun saya tak kaya mana, tapi dia kaya. Saya jumpa orang kaya, saya ceramah dekat PKNS Shah Alam. PKNS waktu PKPB gitu. Ustaz nak beli rumah. Ini time tu Ustaz. Ni time dia start. Rumah tengah murah, Ustaz. Ya kau, berapa? Sekarang 1.2, 1.3. Ya kau ada akal tak cakap dengan Dan cakap. Sebab pada dia 1.2 tu murah berbanding 3-4 juta tu. Ada seorang tu, Datuk Seri tu. Saya memang rapat dengan dia. Memang kawan baik betul lah. Dia baru kahwin baru ni. Tak nak cerita lah siapa.
Bagi hint. Nak, saya tanya dia, "Wih, besar rumah Datuk Sri ni." Tu. Besar mas, saya kuliah bulanan kat rumah dia. Tok besar, tu mahal tu. Rumah ni. Tak ada lah Ustaz. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu tak? Dia bukan belagak, tapi memang bahasa dia macam tu. Tu belum cerita ada satu datuk kat Kajang ni. Dia jemput saya ceramah rumah dia juga. Dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Sedap tak kopok ni Ustaz? Wih, sedap lah. Alhamdulillah, sedap. Itulah tu. Saya dengan wife saya sedap. Langsung kita beli kilang. Apa nak kau beli kilang? Kau belilah kopok tu banyak bagi kawan kau makan. Kau beli kilang tu apa pasal? Aku tanya. Kau ni macam bahasa kau ni tu. Saya cakap tu. Bayangkan. Kau tu sebab kau tak beli. Tak beli. Memang kau tak beli. Orang kata cannot brain lah. Katakan. Tu cakap. Tapi itu bahasa dia. Tak usah kita sibuk nak jadi kaya. Biar dia miskin tapi bahagia. Rumah kau cik. Tu cakap. Bersyukur. Biarlah rumah dia rumah bungalow. Rumah kita rumah apartmen. Bila sunyi tak ada orang, sunyi sama. Malahan rumah apartmen ni tak ada orang pun tetap tak sunyi. Assalamualaikum, salam. Mas bola ke bola. Ingatkan rumah kita rumah orang. Biarlah beg tangan dia, Bonia, mahal 50,000 beg tangan kita RM10 dia beli yang logo Liverpool yang You'll Never Walk Alone tu. Semangat dia pakai tu. Mentang-mentang lah baru menang 3-1 dengan Norwich. Kan? Oh, marah menyokong MU malah. Terpancar Red Devil. Kan? Tak maaf lah. Tahun ni sonyap lah kau. Tak payahlah cerita apa. Tahun depan lah kau cerita. Liverpool kalah pun tahun ni paling kurang busuk pun nombor 2 lah. Macam tu lah kan. Macam tu. Tak baik lah. Sian dia orang. Jangan. Tak adalah. Biarlah beg duit kita RM5. Beg duit dia sampai RM5,000. RM50,000. Beg duit RM50,000. Bayangkan tu. Tapi syukur. Bukan beli masuk almari dalam tu. Masa duit tabah-tabah dia tak boleh lipat. Betul tak? Saya teringat beli jam tangan. Biarlah jam tangan kita RM50. Jam tangan dia RM5,000. Masuk yang ditunjukkan sama. Saya sekali itu tertinggal jam. Masuk dekat KLCC. Mana dia nak masuk beli jam ni? Nak beli jam lah. Cari lah yang murah. Mungkin ada yang RM60-70. Aku salah tompek KLCC. Aku masuk orang tu pakai bow tau. Biasa. Ada nak kain habis. Aku tengok kan. Yang ni nampak enjin ni dalam tu. Bergorak enjin. Berapa ni? 1.8. Aku cuba kontrol tu. Tu dalam mati kontrol. Where is the cheapest one? Cakap. Dia pun tunjuk lah kat dalam. 30,000 ni lambat tu 30,000. Umat gila. Macam mana dia nak keluar ni? Macam mana dia nak keluar? Kita orang kampung kan. Mana aku nak keluar ke? Kau tahu tak apa nama jenama tu? Hablum minallah, hablum minannas. Hablot kau tahu. Ui, gila jam. Memang mahal jam tu weh. Baru aku tahu aku salah kodai masuk weh. Aku dah tak jumpa pintu keluar. Mana aku nak keluar weh? Aku nak keluar kot mana ni kan? Iya. Biarlah kita pergi khusus. Pergi dengan Cik Azmi. Dia duduk business class. Kita duduk ekonomi tagak. Baru tolak belakang, orang terus sepak kaki belakang. Wah, hajar betul belakang ni. Dia nak rabah pun tak boleh. Kan? Syukurlah walaupun Cik Azmi duduk business class, kita duduk belakang. Masa berlopeh, masa mendarat sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi. Penumpang-penumpang kelas ekonomi sila terjun sekarang. Mana dah? Tak ada dia suka terjun dah. Betul tak? Malahan untung duduk belakang. Aku duduk belakang dulu. Kacang ada kacang. Kau minta lah banyak. Sababan bagi kacang. Kau makan kucap bagi. Iya. Betul. Ya, jangan kita komplain. Lagi satu apa? Walaupun kita ni orang kata
komplain, jangan mungut. Kenapa lah banyak baju aku nak lipik. Aduh, hai, tu tanda kita ada pakaian. Baru tampah tahun lepas, dah tak muik. Aduh, hai, ya PKP kamu terdarah kau juga. Kau memanglah tak muik. Syukurlah tu tanda kau cukup makan. Kan? Badan sudah gemuk, syukur. Poluk sedap. Ni ya, badan bosah tu sedap Ni dah bapa anda. Betul. Kau ingat seronok kau? Kau laki ingat laki kau mana poluk yang kukuris. Jadi maintain aja. Betul. Jangan merungut. Suami kau parut boroi, syukur. Sebab menurut kajian, lebih 90% lelaki yang memiliki perut boroi ini romantis. Ya. Jangan merungut suami tidur berdengkur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Itu poin kau malam ni, faham? Orang ni tidur berdengkur lah, tolong pusing dia lah. Oh mak, dia punya garang. Tahu tak? Orang perempuan jangan membelakangi suami di tempat tidur, derhaka. Faham? Melainkan, tapi janganlah kau tunggu dia dah lalap. Dia lalap, dia pusing. Ha, derhaka. Bukan macam tu. Dia kalau dah lalap, dia pusing. Dia tak sadar. Tak apa. Masa mula-mula tu ngadap suami. I'm at your service. Macam tu. Faham? Melainkan, permintaan khas suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak dapat tidur dengan muka kau ni. Muka bodak sajuk dengan rambut kambangnya. Suami pun nak lalap. La ilaha illallah. Peranjat. Kan? Menangkup kak, sabar kak. Itu golak kau nangis tu. Tak ada, ni okey ni. Ada seorang yang saya baik kat Ilim tu, berlari dia keluar. Kenapa lah? Nak kancing kau lah. Tu nak terkancing tolak tu lagi tahu. Yang ni okey ni. Lagi okey. Cicik. Kau bang menambah-nambah bang. Aduh. Betul tak? Tapi betul, lelaki ni dia tidur. Sebenarnya, perasan tak? Orang lelaki, dia dapat dengkuran ni lepas dia kahwin. Sebelum ni tak ada. Dia tak kahwin dengan kita, mana dia tahu? Mana dia kat tu. Tapi betul. Betul. Sebelum ni okey je. Tak ada siapa pun komplain kita tidur berdengkur kan? Sebab lepas kahwin dia kerja keras. Dia lagi penat. Dia ada yang tidur bunyi ngunyah, nyam. Ada bunyi ngasah gigi tu. Ada. Ada yang bunyi sombong kapal. Iya, itu parah weh. Bunyi sombong kapal. Sampai pagi tu. Sok pagi bini tegur, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah tu. Yang lagi ponek tu, dia bunyi vibrate handphone. Betul tak? Betul tak? Tu bunyi paling popular kan? Yang lagi penat tu, dia ada bunyi lain hujung tu. Yang paling penat, dia cakap bahasa Rusia hujung. Orang perempuan, saya tanya tu terang, pernah tak kita tak boleh tidur, suami kita berdengkur, kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak? Pernah tak? Pernah. Apalah kau tanggung ni bang. Climax dia macam tercekik ujung tu. Lepas tu dia senyap sampai pagi. Kalau letak kat hidung dia, hidup lagi tak? Hidup. Tapi syukur. Ada seorang makcik tu kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tinggal kat pakcik kau, time tidur lah.
Sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau dengar suami berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Okey? Itu apa tu lah. Okey, seterusnya. Dalam bekerja, kena ada nilai accountability, kebertanggungjawaban. Seterusnya, kena ada responsif. Bila ada pekeliling, ada arahan tertentu daripada majikan, buat, jangan banyak tanya. Sebab dia orang dah bincang dah sebelum nak suruh you all buat. Inilah, susah lah, itulah. Buat dulu. Orang yang bijak, nampak jalan pada setiap masalah. Dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Dan yang seterusnya, dalam bekerja, Nabi ajar kita satu perkara. Apa dia? Nabi ajar kita satu perkara tentang ibadah. Bekerja ni kena perbetulkan niat. Jangan kerja sebab nak dapat gaji. Jangan. Kita akan rasa bosan kerja. Bekerjalah sebab nak memperolehi ibadah sebanyak-banyaknya. Pahala ibadah. Senangnya, benda baik. Kerja ni benda baik tak? Benda baik. Benda baik diizinkan oleh Allah. Maksudnya caranya kena kerja betul-betul. Dan yang ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Nak pula bulan puasa besok kan? Bulan puasa kita tak makan pun, kita kerja. Jangan lupa niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Okey? Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Niat kerana Allah. Contohlah, saya, Cik Azmi, Cik Syahidi, kami bertiga dengan kita semua kat depan ni, kita tubuhkan satu persatuan. Iaitu kami nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Syamlin. Ibu tunggal, anak yatim pun tak nak, ibu tunggal. Kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Dalam bagi-bagi bantuan tu, pergi ramai-ramai. Benda baik tak? Benda baik. Caranya bagi ramai-ramai, pergi ramai-ramai. Betul. Kan? Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba dalam bagi-bagi Cik Syahidi kata, okay, Cik Azmi, Samsul Rebat, yang semua tak payah ikut. Rumah yang last ni saya cover. Buat apa hal? Apa hal? Cik Syahidi tak bagi kita ikut? Apa cer? Mama tanya. Rupa ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka sikit-sikit nak macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi weh. Contohlah. Jadi datangkan fitnah pun tak baik. Contoh paling senang nak faham, Robin Hood. Katalah Robin Hood tu Islam. Dia nak tolong orang susah. Baik. Katalah dia niat kerana Allah. Baguslah. Cuma cara dia tu, kaedah dia mencuri daripada orang kaya. Maka dia tak boleh. Caranya mesti betul. Jangan nak tipu. Jangan tipu claim. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Jangan burukkan agensi kita. Jangan burukkan college kita ni. Jangan burukkan KPTM ni. Jangan diburukkan dengan masukkan dalam media sosial. Kalau nak share yang baik-baik. InsyaAllah besok akan berlangsungnya ceramah Syamsul Debat. Tadi kan kau nak ambil gambar saya, Zap. Aku nampak dah ni kat IG ni. Aku nampak. Alhamdulillah dapat tengok Syamsul Debat depan-depan. Lepas tu kawan kau pernah komen kat IG tu, untunglah. Kan aku tak tahu. Kan? Tapi kalau niat kita, tak ada masalah. Saya nak ambil gambar dengan saya lepas ni, boleh, tak ada masalah pun, okey je. Saya tak ada marah pun, ambil lah. Gambar tu agak RM10. Gambar ni tak ada lah, mana ada. Kan? Tapi perbetulkan niat kita. Ya, macam dia cakap, ni semata datang semata-mata kerana Syamsul Rebat. Tak, dia niat kerana Allah. Dapat juga bonus dia, dapat bergambar dengan Syamsul Rebat, bonus. Alhamdulillah. Satu je aku minta. Kau dah bergambar dengan aku, jangan kau back wallpaper. Marah lagi kau kat aku tu. Gambar ramai-ramai, potong tinggal berdua je. Macam tu lah, sebelah. Tak, saya nak tanya. Satu lagi, bahagia ni bukan letak di mata, letak di hati. Kita sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. So kita sibuk memaparkan apa yang kita ada tu dalam media sosial. Tak perlu. Jangan makan dulu. Ambil gambar. Jangan. Kau tunjuk gambar rumah kau. Kau pergi bercuti. Bukan semua orang dapat peluang bercuti macam kau kat Phuket. Bukan semua dapat pergi UK macam kau. Dia pergi UK. Kita Yuban. Hulu Bondo. Kan, marah kawan tu. Bahal, dia tak kisah bang, saya tak kisah Hulu Bendul ke, Tengkek, Jaram Tengkek ke, saya tak kisah bang. Janji saya sama dengan abang.
Apa guna saya pergi Korea dengan geng-geng saya kalau saya tak bahagia bila abang tak sama dengan saya? Macam tu spirit dia. Ha? Mana negara aku tak pergi? Korea pergi. Tu, bila pergi ke Balkan, 10 negara aku masuk. Ya, Makkah, Kemboja, Brunei, semua masuk dah. Tapi kalau tidak bersama dengan keluarga tersayang, apalah nilainya? Betul tak? Ha. Jadi jangan pertikaikan. Bahagia. Ingat, hidup kita ni antara birth and death. B dan D. Birth and death. Di tengah-tengahnya, kita ada C. Kita ada choice. Macam mana pilihan hidup kita yang kita nak jalankan. Okey? Pilihlah hidup yang berintegriti, amanah, insya-Allah rezeki akan datang melimpah ruah pada kita. Baca dalam surah, ada 2 surah saya nak bagi. Pertama, di dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Tengok dia punya terjemahan. Barang siapa buat sesuatu tu fi sabilillah, di jalan Allah, dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas, rezeki yang banyak. Allah Taala beritahu dah. Satu lagi, surah Asy-Syura ayat 20. Apa Allah Taala beritahu? Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So, kejar akhirat, dua-dua dapat. Kejar dunia, dapat sikit daripada dunia. Malahan tak ada bahagian untuk akhirat. Mana kita nak? Kejar akhirat. Okey? Jadi rasa cukup sangat tu. Saya faham. Signal-signal suruh berhenti tu saya faham. Jadi apa pun, saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mendengar hari ini. Sebab lepas ni ada banyak nak bergambar kan? InsyaAllah. Tak nak? Okey, tak nak. Baguslah tu. Jadi apa pun, saya ucap terima kasih banyak. Terutamanya Encik Abdul Azmi dan Encik Muhammad Saidi dan semua barisan pengurusan tertinggi di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak jolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyambut. Jasa baik KPTM HQ menyambut ini. Rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak. Dah dia bagi pantun banyak pula saya balik hari ini. Harap memadai lah jawapan saya tu ya. Memadai lah. Ingat ya, cuba. Bukan coba ya, jangan salah sebut. Cuba cuba. Saya cubalah macam tu ya. Jadi orang kata ikutlah rasam kita ni. Saya ni ngikut rasam tempat orang ni. Buat orang tua dulu kata, "Kek mana ni nyalak kat situ biar awak manjat." Maksudnya ikutlah rasam orang tu bagi pantun, kita baliklah pantun. Tentu kan? Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan kat semua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kelapangan sekarang, singgahlah kat luar, ada satu meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang. Barang tu bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Kan ada main sahuk bawa balik kan tak salah muka kan. Jadi